A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, untuk memberkati pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Pengajian kitab Tibbun Nabawi pada malam yang penuh barakah ini, Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz muliakan Al-Fadil, Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surah An-Nur Seksyen 20 yang diketuai oleh Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah ya, pada malam ini kita buka muka surat 61, hadis yang ke-61 ya. Tajuk kecilnya ialah pengubatan dengan cara su'ud dan ladud ya. Saya bacakan hadis 61. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hajjama ajrahu wasta'at. Maksudnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam dan memberikan kepada pembekam upahnya. Baginda juga berubat dengan cara su'ud, yakni menitis ubat ke dalam hidung. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Baik, hadis yang ke-62 pula Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata qalat
ladadnahu fi maradihi faja'ala yushiru ilaina alla taludduni faqulna karahiyatul marid lid-dawa'i falamma afaqa qala alam anhakum an taludduni qulna karahiyatal marid lid-dawa'i faqala la yabqa fil baiti ahadun illa ludda wa ana anzuru illa al-abbasa fa innahu lam yashhadkum. Terjemahannya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kami telah melakukan pengobatan secara ladud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sakit, baginda mengisyaratkan kepada kami jangan melakukan ladud itu kepadanya. Namun kami menganggap isyarat itu hanyalah reaksi orang sakit yang tidak sukakan ubat. Apabila baginda sedar dari sakitnya, baginda berkata, bukankah aku telah tegah kamu jangan melakukan ladud kepadaku? Kami menjawab, kami merasakan isyarat kamu adalah reaksi biasa orang sakit yang tidak sukakan ubat. Lalu Nabi SAW pun berkata, hendaklah semua yang ada dalam rumah ini dilakukan ladud kepadanya, dan aku akan perhatikan, kecualilah Al-Abbas, kerana ia tidak bersama kamu, yakni ketika kamu melakukan ladud terhadapku. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib dan kitab Al-Maghazi. Baik, jadi Ustaz dah bacakan dua hadis ya, yang ada kaitan dengan perubatan cara su'ud dan juga ladud. Kedua-duanya hampir sama, cuma berbeza dari segi tempat nak masuk cairan itu. Baik, kita lihat ulasan. Su'ud dalam hadis di atas, maksudnya hadis yang ke-61 tadi, bermaksud menitis ubat ke dalam hidung. Menitis ubat ke dalam hidung. Kalau dekat tempat kita ni yang famous disebut sebagai bergurah. Bergurah. Dia menitiskan cairan dalam hidung. Masya Allah. Caranya ialah membaringkan pesakit dengan menelentang ya, di atas belakangnya. Maknanya kita menelentang ya, menelentang. Okey. Di belakangnya, di tengah-tengah antara dua bahu, diletakkan lapik supaya dada terangkat dan kepala jatuh ke bawah. Bukan meniarap, menelentang. Bila terlentang, lepas tu antara dua bahu bahagian belakang letaklah bantal kecil supaya dada ternaik dan kepala terdongak. Bila kepala terdongak ke belakang, maka serobong kapal tu dia betul-betul 90 darjah ke atas. Serobong kapal tu lubang hidung lah sebab apa mesti betul-betul ke atas? Sebab nak tuang air nak tuang air dalam serobong tu. Kalau tak betul-betul atas ni, air tak masuk. Sebab itu kita terlentang, letak bantal kecil dekat antara dua belah bahu, dan kepala jangan alas apa-apa. Jangan alas apa-apa. Biar kepala ni sama tinggi dengan badan kita, permukaan yang rata. Letak bantal terlentang, jadi bila letak bantal, dada ternaik, kepala akan terdongak ke belakang. Bila terdongak, maka serobong kapal betul-betul dia tala. Dia nak tembak peluru pandu kan, ke mana tu, Ukraine ke mana ke, contoh ya. Subhanallah. Baik. Okey, kemudian dititikkan air atau minyak bercampur ubat ke dalam hidung. Subhanallah ya, sampai ke kepala untuk mengeluarkan penyakit darinya dengan cara bersin. Dia petik dalam kitab Fathul Bari. Masya Allah ya. Jadi bila dah terdongak kepala tadi, maka dituangkanlah, dicurahkan. Dulu pengalaman Ustaz bergurah ya, masa Ustaz sekolah menengah dulu, Ustaz bergurah. Sekarang dah Allahyarham ya, Allahyarham Haji Hasan namanya, duduk dekat Sungai Kandis.
Masa tu memang famous beliau. Banyak penasihat-penasihat ya, qori-qori, ahli-ahli seni suara bergurau dengan beliau. Sebab bila dah buat rawatan bergurau tu, suara kita lain macam ya, lancar, tak ada halangan. Sebab apa suara kita jadi serak ya? Kecuali Ramli Sarip lah, itu semula jadilah serak-serak basah, nak macam mana kan. Kita suara kenapa dari nyaring tiba-tiba jadi serak? Sebab ada yang menghalang dekat tenggorok kita, berbentuk balgam, namanya balgam. Balgam tu lendiran. Jadi bila ada lendiran, itu menyebabkan suara kita tak nyaring ya, tak lantang, maknanya tak merdu lah. Dia akan ada, kecuali Ramli Sarip, itu serak-serak basah, itu lain ya. Subhanallah. Baik, jadi bila dah kepala kita dah mendongak tadi, serobong lubang hidung pun betul-betul ke atas, maka akan dicurah dengan cairan. Pengalaman Ustaz dulu dicurah dengan, diambil daun pisang tu, dibuat macam corong, macam kun, macam kun nak masuk minyak ke apa kan, kun dah bentuk kun, macam roti apa tu, yang roti ada macam bentuk kun tu kan, roti apa siapa tak tahu, besar bukan main kan. Dah macam piramid pun ada. Okey, jadi kun tu dibuat dengan daun pisang. Dia pun sebab lubang hidung kita kan kecil, dia kecuali kalau lubang hidung siapa, Ahmad Albab, tak, siapa tak, besar bukan main, serobong dia kan. Ahmad Nisfu. Subhanallah. Jadi lubang serobong kita kecil, jadi ditaruh corong. Bila taruh corong, dicurahlah air. Jadi confirm masuk. Kalau botol main tuang kan, takut tak tepat pula, tak corong, confirm masuk, tak boleh helak dah ya. Lepas tu bila dia masuk, ya Allah, Haji Hassan minta Ustaz telan air tu, telan melalui hidung. Macam kita minum air lah, tapi minum guna mulut, ni guna hidung. Bila dicurah tu dah dekat hidung, la ilaha illallah, berai-rai mata Ustaz. Ya Allah, pedihnya, ya ampun. Pedih. Ustaz tak tahu cairan apakah itu. Seakan-akan cili tu ditumbuk-tumbuk, dilumat, campur air kan, tuang cili padi tu, seakan-akan. Ustaz pun tak tahulah ya, kulit kayu apa dibubuh kan. Tapi ya Allah ya, berai-rai. Lepas tu disuruh telan melalui hidung. Ustaz mentelan, telan. Dia sebenarnya bukanlah ke kepala kan, dia masuklah mungkin entah bahagian mana ke kan. Lalu lepas tu Ustaz kena meniarap. Rumah papan tu kan lantainya papan, dia buka salah satu papan tu, Ustaz pun menganga lah dekat papan yang tenganga, yang lopong tu kan. Ustaz meniarap, lalu dia minta Ustaz bernafas ikut mulut, tak boleh bernafas ikut hidung. Masya Allah, selama 40 minit. Masya Allah ya, bernafas ikut hidung. Selama ni mulut untuk makan, hidung untuk bernafas. Ni dah terbalik, hidung untuk minum air, mulut untuk bernafas. 40 minit kan. Lepas tu Ustaz bernafas, mula keluar lendiran banyak. Dah banyak. Saya tengok, ya Allah, pekat keluar. Akhirnya bila dah menghampiri 40 minit, Haji Hassan suruh Ustaz hembus. Barulah Ustaz hembuskan, banyak betul, macam gam ni penuh. Lepas tu dia pun lepas tu rasa lapang ya. Ada mungkin kali kedua kalau Ustaz buat, Ustaz nak curi nafas lah kononnya, tengah nganga kan, tiba-tiba letih betul nafas ikut mulut ni. Ya Allah, nak try curi nafas ikut hidung. Sekali Ustaz nak cuba tercungak-cungak Ustaz, tak boleh ni, macam nak tercabut nyawa. Tak boleh, rupanya bila dah pakai hidung, dia kena terus kat hidung. Walaupun nak curi-curi sikit dekat hidung, tadi mulut kan, nak curi kat hidung tak boleh. Ustaz dah rasa, ya Allah, patutlah disuruh nafas kat mulut sampai selesai. Rupanya bila nak curi-curi nafas kat hidung, tercungak-cungak, kita rasa lain. Ya, menggelupur rasanya. Masya Allah ya. Itu antaranya. Biasalah nak rawat ni, dia memang macam tu. Ingatan masa Jalan Kelang Banting nak dibesarkan, Jalan Kelang pergi Sabak Bernam nak dibesarkan kan, mula jalan kecil. Bila nak dibesarkan, dikorek sana, korek sini, tampal sana, tampal sini, dia piling sana, piling sini kan. Masa tu banyak orang insiden yang terbabas lah masuk dalam lubang, yang naik motor tak macam tergolek. Macam-macam. Sementara nak jadi elok tu, dia kena melalui proses-proses begitulah. Macamlah kita nak rawat tubuh badan kita, sementara nak pulih tu terpaksa melalui macam-macam ya. Itu antaranya. Baik, itu namanya su'ud ya. Su'ud ini memasukkan cairan melalui hidung.
Kalau kita sebut bahasa Melayunya bergurah, bergurah. Baik. Cuma kaedah yang dinyatakan dalam kitab Fathul Bari ini, bila air itu dimasukkan, lepas tu sampai ke kepala, mana kita telan air itu, jangan dihembus. Masuk air ditelan, disedut, lepas tu dia akan terbersin, otomatik akan terbersin. Bila bersin, dia akan keluarkan segala penyakit-penyakit yang ada ya daripada dalam badan kita. Subhanallah. Itu antaranya. Baik, yang kedua pula, al-ladud, ya, al-ladud ialah pengubatan dengan cara menuangkan ubat ke dalam mulut pesakit melalui salah satu sisi mulutnya, sama ada sebelah kanan ataupun kiri. Maknanya kita tuangkan cairan melalui sisi mulut, sama ada kanan ataupun kiri. Yang ni boleh tahan sebab melalui mulut ya. Yang tadi tak tahan sebab melalui hidung. Yang ketiga, dalam Sunan At-Tirmizi terdapat hadis, Bismillahirrahmanirrahim, An Ibn Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna khaira ma tadawaitum bihi as-sa'ud wal ladud wal hijamatu wal masyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik cara pengubatan yang kamu lakukan ialah dengan cara as-su'ud, al-hijamah yakni berbekam, dan al-masyi yakni pengubatan dengan membersihkan usus. Riwayat Imam At-Tirmizi, bab ma jaa fi as-su'ud wa ghairihi, apa yang datang daripada su'ud dan juga selain daripadanya. Subhanallah. Baik, Ustaz ulang balik terjemahan hadis ni ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik cara pengubatan yang kamu lakukan ialah dengan cara as-su'ud, al-hijamah yakni berbekam, dan al-masyi yakni pengubatan dengan membersihkan usus. Ini antara tiga kaedah pengubatan yang terbaik ya. Pertama as-su'ud, sebab bila kita terbersin tu, dia buang segala penyakit yang ada ya dalam tubuh badan kita. Yang kedua al-hijamah, kerana dia mengeluarkan darah kotor yang tersimpan dalam tubuh badan kita. Masya Allah, antara rawatan yang paling baik ya. Subhanallah. Dan al-masyi yakni pengubatan dengan cara membersihkan usus ya. Sebab Nabi ada menyebut punca segala penyakit itu daripada perut ya. Maknanya kalau perut kita sihat, sihatlah kesihatan kita. Kalau perut kita bermasalah, maka akan mengundanglah penyakit-penyakit ya, dan kita juga jadi tak sihat. Ada kaitan ya. Masya Allah. Dan al-masyi yakni pengubatan dengan membersihkan usus. Masya Allah. Sebab apa usus perlu dibersihkan? Masya Allah. Kerana di dalamnya itu, pada dinding usus banyak toksit ya, banyak mendapan-mendapan ya, bahan-bahan yang tak diperlukan sebenarnya ya. Ingat tak, kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita dah berusia macam ni, macam Ustaz belumlah tua, cuma tak berapa nak muda ya. Ustaz pun tak pasti ya, belum tua tapi tak berapa nak muda. Lebih kurang tua lah tu. Okey. Jadi kita tengok, kadang-kadang kita dah berusia begini, bila kita buang air besar, najis kita keluar kecil aja. Kecil ya, macam batang pensil. Dah lah kecil, warna gelap hitam pula tu ya. Bila jatuh je, dia landing masuk air, pelup, lepas tu tenggelam. Itu tanda usus tak bagus. Usus tak bagus ya. Orang yang usus bagus, bila dia buang air besar, dia punya najis besar, mungkin macam buah pisang, mungkin macam batang tebu, dan warna kuning keemasan. Bila dia landing aja, pelup, lepas tu dia timbul. Ada timbul. Kalau ada ikan totok ke iwak lele, dia akan patuk-patuk makan ya. Contoh, itu tanda najis bagus. Yang bagus dia warna kuning keemasan, yang tak bagus dia warna coklat kegelapan ataupun hitam ya. Okey, kalau kita lihat bayi ya, bayi, orang sebut baby ya, atau budak kecil lah. Bila dia buang air besar, kenapa najisnya besar, warna kuning keemasan, besar kuning keemasan? Kita dah berusia ni, kenapa kecil hitam pula tu warnanya? Sebab baby ataupun bayi, dia punya usus tak ada mendapan.
menyebabkan dia keluar najis tu besar, dia clear, line clear ya. Tapi kita masalah dah lama hidup ni, kadang-kadang usus kita katanya besar macam ni lah, contoh usus besarkan ni, perbesarkan mikroskop, perbesar-besar ni, tetapi mendapan itu sangat tebal, menyebabkan lorong dia tu jadi terlalu kecil. Itu semua mendapat toksik tu. Bila menjadi kecil, bila kita buang air besar, itu macam batang pensil aja tu. Tapi bila kita dah berjaya cuci usus kita, dia jadi besar balik. Sebab mendapan dekat dinding usus tu semua dah disingkirkan, dah dicuci, dah dibasuh. Okey, apa herba yang baik, dia kita sebut macam julap lah, nak untuk cuci usus. Dia diminum sekali-sekala je lah, ya. Iaitulah daun senna maki. Ada orang sebut senna makiyah, ada orang sebut daun Cina maki, ada orang sebut daun senna Mekah. Boleh belaka, samalah ya. Itulah dia pun, cuma ikut dialek, ikut negeri lah, kan dia lain. Senna makiyah, senna maki, Cina maki, ya. Boleh belaka. Jadi daun senna maki ini sebenarnya dia merupakan julap. Ya, dia sangat baik untuk cuci usus, sangat baik, subhanallah. Kalau jumpa kat mana-mana kedai ubat kan, dekat pasar Jawa pun ada, ya, masya-Allah, boleh beli, tak apa. Dia bukan diminum hari-hari, bila diperlukan. Bila kita rasa macam sembelit, macam tak best, buang air besar, ataupun dah 3-4 hari tak buang air besar, minumlah teh daun senna maki. Insya-Allah dia akan flush, dia akan keluar baik punya kan. Jadi bila usus kita bersih, barulah kita sihat. Sebab bila usus kita bersih, apa juga makanan yang kita ambil akan dapat diserap dalam dinding usus ke seluruh anggota tubuh badan, diabsorb. Tapi kalau usus kita banyak sangat keladak tu, kemungkinan besar banyak benda kita makan tak dapat diserap dalam tubuh badan, akhirnya dibuang begitu saja melalui proses perkumuhan. Maka rugilah kita, makan yang berkhasiat apa semua tapi tak dapat diabsorb dalam badan. Ada 5 sebab mengapa suplemen yang kita makan langsung tak memberi bekas, langsung tak berkesan, tak mujarab. Orang lain makan mujarab, kita makan benda yang sama tapi tak mujarab. Orang lain minum minyak zaitun, jantungnya sihat, kita tak sihat-sihat kan. Orang lain makan habbatus sauda, kira boleh mengawal paras kolesterol dan menguatkan imun, kita biasa-biasa. Rupanya punca utama usus. Masya Allah. Sebab usus tak mampu nak absorb, nak serap ke dalam tubuh badan, untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh, nutrisi itu. Sebab itu Nabi kata punca segala penyakit itu perut. Masya Allah, ya. Baik, jadi tuan-tuan, ada 5 perkara menyebabkan suplemen yang kita makan tak berkesan, ataupun ubat yang kita makan tak berkesan. Pertama, disebabkan kita kurang minum air. Kita kurang minum air, ya. Kena banyak minum air, insya-Allah. Sebab air itu akan mengangkut, dia jadi ejen untuk mengangkut semua nutrisi ke seluruh anggota tubuh badan. Dan minuman air yang sangat ideal, sukatannya satu hari 2.5 liter. Itu yang ideal. Atau sekurang-kurangnya kalau lelaki 12 gelas sehari, 12 gelas sehari. Kalau perempuan paling kurang 8 gelas. Jangan kurang daripada itu. Yang terbaik 2.5 liter. Dan air itu air putih lah orang cakap, atau air mineral. Maksudnya bukan teh tarik, bukan kopi, bukan jenis-jenis 3 dalam 1, bukan sirap, bukan sangkuik, bukan apatahlah air berkarbonat, ya, air gas, ya. Subhanallah, itu antaranya. Itu yang pertama, sebab kurang minum air menyebabkan suplemen kita makan tak mujarab, ya. Yang kedua, sebab kita ada sembelit, ya. Bila kita ada sembelit, makanlah apa juga suplemen tak berkesan, ya. Masya Allah. Jadi kena selesaikan dulu masalah usus. Antaranya kalau secara tradisional, rebus daun senna maki. Sekarang ada jual kat pasaran, senang, teh senna maki, ada cuci usus. Lepas tu insya-Allah kita makan apa pun akan berkesan, ya. Yang ketiga, sebab apa tak mujarab suplemen kita makan? Kerana kita kekurangan vitamin C, ya.
Vitamin C sangat diperlukan oleh tubuh badan. Dia menjadi booster untuk menyerap semua nutrisi dalam suplemen atau dalam makanan yang lain ke dalam tubuh badan. Vitamin C. Dan vitamin C secara semula jadi ada di dalam madu asli. Subhanallah. Siapa yang amal minum madu, automatik dia badannya cukup vitamin C. Itu secara semula jadi, ya, madu. Baik. Yang keempat, sebab apa suplemen kita makan tak mujarab? Sebab stres, ya. Orang yang stres, suplemen apa pun tak mujarab. Masya Allah, ya. Stres, bahaya stres. Sebab tu banyak hari ni orang sakit bukan punca-punca yang lain, sebab stres saja. Sebab stres jadi tekanan darah naik, sebab stres jadi sesak nafas, sebab stres, Masya Allah, sangat bahaya stres. Sebab tu kena banyak-banyak berzikir, ya, untuk menghilangkan stres dan menenangkan hati, dan kita pun sihat, ya, zahir batin, insya-Allah. Baik, itu stres. Yang kelima, sebab apa lagi suplemen kita makan tu tak mujarab, tak berkesan, ya. Yang kelima, kerana kita kurang tidur. Masya Allah, kurang tidur, ya. Perawatan terjadi paling baik waktu kita tidur. Sebab tu kalau kita ada sakit, kita amal beberapa jenis suplemen, kalau boleh dalam tempoh perawatan dapatkan tidur yang mencukupi. Ya, kalau kita kurang tidur, memang bila bangun tu urat pun tegang, kepala sakit, lain-lain. Jadi memang automatik tak mujarab ubat kita makan. Jadi dapatkan tidur. Sebab tu kalau kita kurang sihat, kita makan ubat ke suplemen, kita dapat tidur yang cukup, bila kita bangun kita rasa sihat. Tapi kalau tak cukup tidur, memang, ya, stres, ya. Masya Allah. Dan itulah 5 dapat Ustaz kongsikan. Dan vitamin C akan hilang dalam tubuh badan kerana 2 sebab. Pertama, kerana stres. Orang yang kuat stresnya akan menghilangkan vitamin C dalam badan. Maknanya dia kena banyaklah makan suplemen vitamin C ataupun minum manisan madu. Yang kedua, vitamin C akan hilang orang yang kuat merokok, ya, kuat merokok. Smoker, ya, orang kuat merokok, dia akan menghilangkan vitamin C dalam tubuh badan. Jadi kalau orang yang merokok, amallah minum madu. Bukanlah Ustaz galakkan supaya dia terus merokok, tidak. Maksudnya vitamin C akan berkurangan. Amallah minum madu ataupun apa-apalah suplemen vitamin C yang banyak dijualkan. Itu antaranya. Tapi vitamin C terbaik daripada sumber semula jadi, seperti madu, buah-buahan, ya, dan yang sewaktu dengannya. Itu antaranya. Baik. Seterusnya kita lihat yang A bawah tu, as-su'ud. Telah kita terangkan di atas, menitiskan cairan dalam hidung lalu ditelan, ya, hingga masuk ke dalam kepala. Perasaan kita macam dalam kepala, sebenarnya taklah pergi ke kepala, ikut saluran dah, saluran ni kan. Masya Allah. Baik. B, al-ladud juga telah kita terangkan di atas. Al-ladud, titiskan air melalui belahan mulut kanan ataupun belahan mulut kiri, itu al-ladud. Semua campuran ubat lah, sama ada air dicampur dengan jenis-jenis ubat, herba dan sebagainya, ataupun minyak. Mungkin nak titis minyak habbatus sauda melalui hidung, boleh. Melalui mulut lebih boleh lagi. Ataupun minyak zaitun yang kita campur, ya, dengan ubat-ubat tertentu, lalu dimasukkan bahagian hidung ataupun mulut, ya. Masuk bahagian hidung namanya su'ud, masuk bahagian mulut disebut sebagai al-ladud. Baik. Seterusnya yang D, yang C, al-hijamah, bermaksud berbekam, iaitulah mengeluarkan darah dari badan dengan cara tertentu. Sekarang dah moden, senang, guna pen jarum tu, tap. Lepas tu taruh cup tu, mangkuk tu, lepas tu automatik dia ada penyambung tu, disedut aja. Senang. Kalau zaman dulu orang guna tanduk, tanduk lembu, tanduk kerbau, kan. Lepas tu guna asap. Tujuan biar menekap tu ada tekanan, disedut darah kotor, ya. Tu dulu-dulu. Sekarang dah moden, ya. Cuma bekam cara terbaik menggunakan cara asyatah. Siatah ni bunyi macam siat. Siatah ni dengan cara torisan dengan pisau tajam. Macam pisau orang nak bedah tu. Kalau sekarang orang guna pisau nak buat bedah lah, sebab dia memang sangat tajam. Dia lalukan gitu je, bukan ditekan. Kalau tekan habis macam mancuk darah. Dia macam dia lalu gitu je.
Masa ada ipar ustaz dia masuk kursus asyatah tu, bekam cara asyatah, antara praktikal nak bagi lulus tu, mereka terpaksa berlatih tiup belon. Lepas tu ambil pisau tu toreh pada belon. Selagi mana kena pisau meletup, tak lulus. Akan lulus apabila toreh dekat belon tu ada garisan tapi belon tak meletup, baru lulus. Maknanya begitulah cara nak ditoris pada kulit macam tu. Toreh seperti mana kita toreh pada belon tadi, bergaris tapi tak meletup. Macam tu. Sebab kalau meletup, kita buat, maknanya torisan kita pasti dalam. Bila dalam, dia akan menembusi lapisan dermis dan epidermis, lapisan kulit luar dengan kulit dalam. Bila menembusi, nanti yang akan disedut bukan darah kotor, tetapi darah merah, darah putih, darah A, B, C, X, Y, Z, darah O. Ustaz tak tahulah rasanya darah O, ya. Tuan-tuan bukan ada darah A, darah B kan. Kalau nak demam darah tu dia kena matching dengan penerima tadi. Ya, masya-Allah. Kecuali darah O rasanya, darah O yang boleh masuk semua. Masya-Allah, ya. Allahu akbar. Itu asyatah, antara cara bekam yang terbaik. Tapi nak buat tu kena kursus dulu, kena latih dulu, ya. Masya-Allah. Dan orang lelaki paling baik berbekam. Orang perempuan juga baik. Cuma kenapa lelaki dia bagus kalau dapat bekam setiap bulan? Kerana orang lelaki dia tak sama orang perempuan dari segi sudut biologi. Kalau orang perempuan belum menopause, setiap bulan pun dia akan buang darah kotor secara biologi, secara semula jadi. Darah haid dia keluar kan, keluar, masya-Allah. Normal 7 hari. 7 hari itu normal. Paling lama 15 hari itu haid. Tapi kalau sampai melangkau 16 hari, 17 hari, itu darah penyakit. Waktu tu kena solat, ya, masya-Allah. Sependek-pendeknya sehari atau 1 jam, ya, tu sependek-pendeknya, masya-Allah. Orang lelaki dia tak ada haid. Jadi macam mana nak buang darah kotor? Perempuan dia automatik melalui haid dah buang darah kotor. Lelaki macam mana? Caranya berbekam, ya. Dan tarikh bekam yang paling baik, Nabi kata ubat segala penyakit, ya, masya-Allah. Iaitulah 17, 19 dan 21 Hijriah, kalender Islam, ya. Macam contohnya kalau bulan ni 17 Muharram, 19 Muharram dan 21 Muharram. Ini tarikh paling baik untuk berbekam, ya. Subhanallah. Baik. Yang di al-masyi ialah ubat yang diberikan untuk mengosongkan usus, di mana orang yang memakannya akan kerap berulang-alik ke tandas. Kerana itu diberi namanya dengan al-masyi. Apa makna al-masyi? Bahasa Arab al-masyi, masyi apa maknanya? Yang bermaksud kerap berjalan. Kan masyi itu maknanya berjalan. Al-masyi itu kerap berjalan. Namanya al-masyi. Rupanya bila minum macam ubat tu, dia akan berulang-alik ke tandas. Banyak dia berulang-alik berjalan ke tandas tadi. Subhanallah. Dalam Tuhfah Al-Ahwadhi. Subhanallah. Ustaz nak kongsi sikit, kita hari itu Idul Adha kan. Jadi waktu Idul Adha itu mungkin kita sebagainya dia buat ibadah korban, tapi harap semualah dapat buat, lagi bagus kan. Dan kita juga mungkin menerima agihan daging-daging korban. Macam kami dekat Matafiz tu, sekali orang hantar 100 bungkus, sekali orang nak hantar lagi 50 bungkus, masing-masing nak bersedekah kan. Menyebabkan freezer kami penuh, sampai tak cukup freezer, kan penuh. Jadi bila daging banyak kami terima, maknanya hari-hari pun kenalah makan daging. Dan ingat, daging korban ni jangan sampai kita tak makan, kena makan. Sebab daging korban ini tak sama dengan daging kita beli dekat pasar malam, pasar basah, pasar burung, pasar tani, pasar pagi Sabtu. Tak sama. Sebab daging korban ni ada nilai ibadah, ya. Sembelihan itu korban kerana Allah, ya. Jadi barokahnya lebih. Bukanlah daging beli kat pasar tu tak barokah, tapi yang korban tu lebih barokahnya, ya. Subhanallah. Jadi kena makan. Cuma bila dah makan, beringat-ingat, jangan berlebih-lebihan. Kurma, kalau kita makan 3 biji,
dia bermanfaat, menjadi sunnah. Tapi kalau kita makan kurma berbiji-biji, banyak biji, bertandan-tandan, maka dia boleh mendatangkan mudarat ketika itu. Walaupun asalnya sunnah, tapi bila berlebih-lebihan dia boleh mengundang mudarat. Samalah dengan daging, sikit okey, kalau berlebih-lebihan nanti kan macam-macam lah ya, dia attack tu attack ni lah, darah tinggi lah, itulah ini kan, jantung semua, Masya Allah. Baik, jadi Ustaz nak kongsi ada 5 minuman sangat baik kita minum susulan daripada makan daging. Makan jenis-jenis daging, minum 5 air ini. 5 air ini semuanya bersifat sejuk dan dia memotong kolesterol yang ada dalam darah kita. Allahu Akbar ya. Yang pertama, air apakah itu ya? Belum-belum saya nak bagi tahu, kita korban kat Malaysia ni kebanyakan orang sembelih lembu. Kalau dekat Arab unta kan. Kalau ke Indonesia kadang-kadang kambing. Baik, jadi lembu sebenarnya kolesterol sangat tinggi tuan-tuan. Orang Melayu zaman dulu-dulu ya, dia punya mindset tak sama. Dia fikir kalau makan daging kambing aja confirm darah tinggi naik. Kalau darah tinggi naik aja, kambing yang akan dipersalahkan. Ini semua salah kambing ya. Hakikatnya daging kambing kolesterol jauh lebih rendah berbanding dengan daging lembu ya. Masya Allah. Baik, jadi air yang pertama iaitulah air lemon ya. Lepas makan jenis-jenis daging, minum air lemon suam yang terbaik ya, Masya Allah. Sebab lemon dia potong kolesterol. Dalam masa yang sama, lemon satu-satunya buah paling ajaib dalam dunia. Sebab lemon rasanya masam, maknanya dia asid. Tapi bila kita minum, masuk dalam usus, bertindak balas dengan enzim, dia akan bertukar menjadi sifat alkali ya. Masya Allah. Sebab tu orang barat setiap pagi dia minum lemon. Bila pagi dah minum lemon, maka sepanjang hari tu kalau dia makan, apa juga makanan yang ada bercampur sifat asid, bila masuk dalam usus akan dinetralkan oleh kealkalian lemon tadi. Masya Allah. Yang kedua, air apa lagi elok kita minum lepas makan jenis-jenis daging? Yang kedua, minumlah air limau nipis ataupun air limau kasturi. Juga dia potong kolesterol. Dan limau kasturi harga masih rendah lagi tuan-tuan, kita mampu beli ya, insya-Allah. Sebab hari ni semua harga dah naik ya. Semua harga dah naik ya. Semua naik kecuali 2 saja yang turun ya, hujan dan air mata. Ini saja yang turun ya. Selebihnya semua naik ya, subhanallah. Dan limau kasturi juga dia sangat baik untuk anti kanser. Orang ada kanser, kalau boleh limau kasturi itu bukan diminum airnya saja, malah dikunyah dengan kulit-kulitnya sekali ya. Dia anti kanser. Dulu lepas Ustaz dengar ceramah ya, kalau tak silap daripada seorang doktor daripada Mardi ya, dia memang pakar lah bab tumbuhan ni. Dia cerita tentang limau kasturi itu memang sangat baik untuk kesihatan. Ada satu bahan namanya apa, fimonin apa, Ustaz tak ingat nama, tapi untuk anti kanser. Sejak Ustaz dengar ceramah beliau, sejak hari itu bila Ustaz singgah kedai, bila order saja air limau kasturi, Ustaz bukan minum airnya saja, limau-limau Ustaz kunyah, Ustaz telan. Peringkat awal memang rasa ya Allah macam mana aku nak telan, gigit pun dah lain macam, tapi Allah bisa tegal biasa. Hari ni dah okey ya. Kalau Ustaz beli air limau tu memang tak tinggal apa dah, memang kosong, biji-biji Ustaz telan semua. Subhanallah ya. Okey, kita berhenti seketika laluan untuk azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, kita sambung sikit lagi. Baik, minuman ketiga pula. Apa yang elok kita minum susulan daripada kita makan jenis-jenis daging, ya. Subhanallah. Yang ketiga iaitulah minum air tembikai. Masya Allah, ya. Air tembikai. Tembikai ni bahasa Arab al-batiq, ya. Al-batiq, ya. Bahasa orang Inggeris apa? Watermelon, ya. Watermelon, ya. Masya Allah, subhanallah. Pandai juga Ustaz sikit-sikit lah kan speaking kan. Okey, jadi tembikai ni tuan-tuan, isinya kita lihat dia berwarna merah, dan darah kita warna merah juga. Merah dengan merah dia sama. Rupa-rupanya air tembikai sangat baik membantu menstabilkan, ya, darah kita. Masya Allah, air tembikai dia membantu menstabilkan darah kita, ya. Sebab dia merah, kita merah. Masya Allah, ya. Tu orang dulu-dulu punya penelitian. Betul tuan-tuan. Kalau kita kena jaundice, ya, demam kuning, atau anak kecil kena demam kuning, kalau pergi Sing-Sing Cina, nanti dia bagi sejenakan kayu. Bila kita rebus dia jadi warna kuning. Kuning dengan kuning. Allah, kuning kena yang mengubat pun kuning juga. Subhanallah. Kalau kita contoh kurang darah merah, antaranya kita elok makan bayam berduri ataupun bayam merah. Bayam merah tu kalau kita masak bening, masak pening, ya. Jadi kuahnya warna merah. Merah dengan merah dia memperbanyakkan darah merah. Apatah lagi kok kajian bayam itu spinach yang ada cerita papai dc lomen tun kan, bodinya berketak-ketak, ada 6 packs, ya. Okey, jadi spinach ataupun bayam itu
kandungan vitamin C sangat minta maaf, zat besi. Kandungan zat besi sangat banyak. Zat besi sangat baik untuk membantu menambah kandungan darah merah, ya. Terutama orang ada leukemia dan sebagainya. Baik. Dan subhanallah, tu berkaitan dengan tembikai, ya. Masya-Allah. Okey, apa lagi, ya? Banyak, ya. Macam kalau ibu, ya, ibu yang menyusukan anak, susunya tak berapa nak ada, kurang susu. Jadi caranya dia makan lobak putih. Lobak putih dia memperbanyakkan susu ibu. Sebab susu ibu warna putih, lobak tu warna putih, putih dengan putih, dia matching, ya. Subhanallah, ya. Apa lagi? Banyak, ya. Dia sesuatu ni yang boleh mengubati ni benda yang sama. Orang kena patuk king cobra, pergi hospital, nanti doktor akan suntik dengan sejenis vaksin yang mana sumbernya pun diambil daripada bisa ular. Dia ular dengan ular juga lawannya, ya. Kita dulu kan musim-musim teruk sangat COVID kan. Jadi kalau orang disuntik vaksin ke booster ke tak kisahlah kan. Sebenarnya booster tu, vaksin tu diambil daripada COVID-19 yang dilemahkan. Yang dilemahkan. Masya Allah. Benda lain tak boleh, dia kena benda yang sama. Boleh lawan benda yang sama, ya. Subhanallah. Contoh, kalau gelas ni terkena cat, kalau kita curahkan air, dia tak akan hilang, confirm tak akan hilang, sebab dia bukan unsur yang sama. Cat jenis minyak, air, dia tak boleh bersatu. Jadi nak hilangkan cat tadi, dia kena guna jenis-jenis minyak, sebab cat adalah unsur minyak. Yang boleh lawan dia mesti unsur minyak juga. Tak kira lah minyak tanah ke, minyak petrol ke, kerosin ke, baru dihilang. Guna air dia tak hilang. Begitu juga kolesterol dalam tubuh badan. Kolesterol dalam tubuh badan ini, dia gumpalan minyak-minyak yang tak tepu, ya, minyak-minyak beku ataupun minyak yang tak tepu. Jadi yang boleh bunuh kolesterol, mencairkan dia, mesti unsur minyak, bukan unsur air. Minyak apakah itu? Adakah perlu kita minum minyak petrol? Tembakau kita, tuan-tuan, tembakau kita, ya. Dia mestilah minyak yang berasaskan tumbuh-tumbuhan, ya, seperti minyak zaitun, ya, minyak kelapa dara, ya, minyak habatus sauda, hatta minyak sawit sekalipun yang ada beta karotin warna merah. Maksudnya minyak yang terbaik untuk nak membunuh kolesterol dalam tubuh badan mestilah minyak yang bersifat extra virgin, ya, extra virgin. Maknanya daripada sumber tu diperah tanpa melalui proses pendidikan, lalu dapat minyaknya. Minyak itulah yang terbaik, ya, untuk nak mencairkan kolesterol dalam tubuh badan, seterusnya memelihara kesihatan jantung. Dah faham? Itu teori lah bagi kita faham apa sebab benda sesuatu tu yang boleh lawan mesti benda yang sama, ya, benda yang sama. Baik. Subhanallah. Yang keempat, apa lagi minuman terbaik susulan daripada kita makan jenis-jenis daging ni? Iaitulah air timun, ya. Dalam sebuah hadis pernah kita bicarakan waktu dulu, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Ja'farin radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulur rutaba bil qitha, ya. Daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an telah berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan buah kurma basah dengan timun, ya. Makan buah kurma basah dengan timun. Lalu Imam Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, menilai hadis ini dari sudut perubatan Islam. Kata Imam Al-Qurtubi, buah kurma basah yang Nabi makan itu sifatnya panas, manakala timun yang Nabi makan itu sifatnya sejuk. Rupa-rupanya Nabi SAW biasanya kalau makan sesuatu yang bersifat panas, Nabi akan menggabungkan dengan makanan yang bersifat sejuk, menjadikan badan tak panas dan tak sejuk, maknanya pertengahan atau sedang-sedang ataupun stabil, ya. Subhanallah, sampai begitu Imam Al-Qurtubi mengkaji hadis ini, ya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, timun ni tuan-tuan sifatnya sejuk, sedangkan daging yang kita makan sifatnya panas. Jadi panas lawannya yang sejuk, ya. Dan perasan tak kalau setiap kali kita singgah dekat sate kajang ke, sate samuri ke, sate gado-gado ke, tak kira lah apa juga sate kan, biasanya lepas dihidangkan sate akan dihidangkan juga dalam piring kecil, dalamnya bawang merah mentah dan juga timun yang dihiris-hiris kan.
Kenapa kita makan sate mesti kena dengan timun dengan bawang merah mentah? Baik, fungsi bawang merah mentah untuk potong kolesterol. Sebab sate memang lain macam kolesterol, ya. Apatah lagi hari ini kita makan pula bukan semata-mata sate ayam, tapi sate lembu, sate kambing, sate arnab, sate perut lembu, sate rusa, lain macam, ya. Ustaz hari tu 17 Mei sampai 28 Mei, ya, lepas raya tu pergi ziarah pesantren dan Pak Kiai dekat sekitar Kepulauan Jawa ke Indonesia. Jadi dalam perjalanan kami nak pergi Jawa Timur, agak terperanjat sebab terpampang signboard tepi jalan tulis sate biawak, ya. Mula-mula betul ke? Lepas tu nampak lagi dan terus nampak. Rupa bersepah-sepah banyak. Cuma nasihat Ustaz, kalau pergi sana, kalau nampak orang jual sate tu kena selidik dulu. Jangan main terus beli, membujur lalu, melintang sapu, semua kita sebat. Jangan. Takut-takut kita makan tu mungkin sate biawak, mungkin sate king cobra. Hari tu viral. Makcik tu dia jual sate king cobra. Tapi berani makcik tu tangkap ular senduk, relax, lama je. Dah ditangkap, dipotong, dia siang apa, dipotong-potong buat sate. Jangan. Pakaian pakai tudung. Kalau yang lelaki pula pakai songkok, baju batik, kain plekat standard, ya. Sebab kadang-kadang pakaian itu menjadi adat, ya. Dia menjadi adat, ya. Tapi tengok pula kadang-kadang bukan etnik Batak ke apa, kita tahu pegangannya macam mana, kan. Berhati-hati. Jadi jenis-jenis sate ni sebenarnya dia memanaskan badan dan dia menyumbang kolesterol dalam darah. Jadi caranya minum air timun, ya. Timun dia mendinginkan, dia menyejukkan, ya. Subhanallah. Baik, yang terakhir untuk malam ni, yang kelima, air apa lagi elok kita minum susulan daripada makan jenis-jenis daging, ya. Yang kelima iaitulah air nenas. Air nenas, bahasa Arab sebut ananas. Sedap, senang. Bahasa Arab senang. Ni kerusi, bahasa Arab kursiyun, kursi. Kan Allah senangnya. Ini pula apa? Ni kopiah. Kopiah. Senang. Apa, sejadah, sejadah. Lebih kurang aja, ya. Jadi kalau nenas, ananas, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa orang putih, pineapple. Pineapple, bukan pokok pine, ya. Pineapple, ya. Masya Allah. Baik. Nenas pula hari ni, tuan-tuan, dia dah melalui proses evolusi. Kalau Darwin kata manusia berasal daripada monyet, dia evolusi jadi manusia. Jangan percaya, tu karut. Kita Nabi Adam. Kita ada datuk kita Nabi Adam. Baik. Jadi nenas, sehingga Ustaz kecil-kecil dulu, nenek Ustaz banyak tanam nenas kat kebun dia. Jadi kalau makan nenas masa kecil-kecil dulu, bila makan lidah jadi lain. Lepas tu makan benda lain semua dah hilang rasa dah. Nenas dia menang. Semua dah tak jadi rasa. Makan benda, habis lidah tu tak tahu dulu. Tapi nenas hari ini tidak begitu, ya. Nenas hari ini telah melalui proses R&D, research, kajian demi kajian, ya. Kita ada nenas madu, ada nenas Yankee, ada nenas MD2, nenas terbaik di abad ini. Dahsyat, ya. Nenas hari ini lain macam, manisnya, sedapnya, kan. Okey. Jadi nenas, tuan-tuan, minum lepas kita makan jenis-jenis daging. Sebab nenas pertama seratnya tinggi. Dia baik untuk mencuci usus, untuk membantu sistem penghadaman lebih sempurna. Yang kedua, tuan-tuan, nenas diperkaya dengan vitamin C yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, nenas jadi satu bahan sangat membantu mengawal paras asid urik dalam tubuh badan, ya. Dan nenas ini, tuan-tuan, sifatnya tajam. Sebab tu kalau orang-orang dulu kata, kalau wanita hamil sebulan 2 bulan jangan makan nenas, nanti mengakibatkan keguguran. Sebab nenas itu tajam. Disebabkan sifat tajamnya nenas tadi, dia sangat membantu untuk merawat orang yang ada masalah apa, tuan-tuan? Go out, iaitu gout, tuan-tuan, ya. Gout. Sebab orang gout ni dia lebihan asid urik. Asid urik diperlukan oleh tubuh, tetapi dalam kadar yang berpatutan. Kalau dia berlebih-lebihan, dia boleh bertukar menjadi kristal. Dan kristal itu sifatnya tajam-tajam. Bila kristal tu bersarang dekat sendi, maka ketajaman kristal tadi yang mengeras tadi menjadi terlalu sakit. Sebab tu kalau ada kawan kita yang kena gout, dia diserang gout, kita salam. Tak boleh, tuan-tuan. Sentuh pun dia
Ya Allah, tak tahu nak gambar macam mana, sakit tuan-tuan, sentuh pun tak boleh tuan-tuan, kesian, azab tuan-tuan, Masya Allah. Itu baru dekat dunia tuan-tuan, ya. Tapi mudah-mudahan kita orang beriman, ada penyakit sedemikian menjadi kafarah, ya, penghapus kepada dosa-dosa. Jadi Kristen yang bersifat tajam tadi mampu dilawan oleh nenas juga yang bersifat tajam. Tajam dengan tajam, dia jadi pak tajam. Tajam lawannya mesti tajam. Macam Ustaz dah hurai tadi lah, dia benda sama juga kena lawan. Jadi Kristian tajam kena lawan nenas yang bersifat tajam, ya. Jadi nenas elok diamal untuk orang ada rheumatoid, orang ada rheumatism, orang ada arthritis, orang ada peradangan sendi, dan orang ada gout, ya. Minum hari-hari, jadikan amalan, ya. Subhanallah. Baik, itulah 5 minuman yang elok kita minum susulan kita makan jenis-jenis daging. Andai kata ada ke-6, tapi itu bukan made in Malaysia, ya. Yang ke-6 itu dari luar negara, iaitulah air delima ataupun aroman, ya. Delima disebut sebagai super antioksidan, ya. Super antioksidan, baik untuk mengenyahkan toksin, untuk mengawal paras kolesterol, vitamin C yang sangat tinggi, anti kanser, dan banyak lagi. Yang pasti dia menyedapkan tekak kita yang haus. Dan siapa yang dapatkan air delima boleh dapatkan di belakang sana, ya. Subhanallah, berkotak-kotak Ustaz bawa. Baik, jadi setakat ini saja perkongsian yang baik daripada Allah. Yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Sebelum balik nanti tabung-tabung surau dapatlah kita isi. Begitu juga Ustaz ada bawa tabung macam biasa bagi membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz kelolakan dekat Bandar Puncak Alam. Siapa berhajat barang yang Ustaz bawa ataupun nak support, boleh dapatkan di belakang sana. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.